Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Hello, anda sedang mendengar Sub Gearbox di mana kita borak dan gosip semua perkara otomotif. Anda bersama saya Eriwan daripada Deba.my Dan saya Chris Eng dari BehindTheWheel.my. Chris, episod sebelum ni kita bersama dengan Abang Gan daripada Pandu Laju. Kali ni kita dengan siapa pula tu, Chris? Oh, kali ini saya bangga untuk memperkenalkan seorang yang saya anggap Sifu. Saya, sebab dia telah mengajar saya banyak untuk jadikan saya seorang pemandu yang boleh handle kereta lah. Laju sikit pada biasa lah kan? Bukan laju sikit, lebih selamat daripada biasa. Dia punyalah salah seorang daripada dua orang daripada Asia. Dua-dua orang pun orang Malaysia, warga negara Malaysia. Yang telah menjadi Certified Porsche Driving Instructor. Wow. Nama dia Admi Syarul. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Chris, How are you, Admi? how are you? I'm all good, thank you. Selama ni sebab PKP, Macam mana dengan keadaan sekarang? PKP sekarang ni? Mencabar. Sebab as you know, kita driving instructor kan. Driving instructor mana boleh buat kerja daripada from home. Okey. Tapi Betul. So I cannot work from home. So sekarang ni kan semua pasal work from home. So sekarang ni tak boleh keluar rumah, macam mana nak kerja? Wah, agak mencabar untuk dalam industri motorsport sekarang. Ya. Sangat-sangat. Tapi last year saya ada follow Facebook Admi. Admi pergi ke merata-rata tempat di dunia untuk mengajar orang macam mana nak memandu Porsche. Curi-curi keluar tu. Cucu keluar. tak. But actually, dapat approval daripada Kementerian Dalam Negeri, from immigration apa semua untuk travel because it's work thing kan. And then supported by Porsche daripada Germany apa semua. Tahun lepas, awal tahun sebelum PKP, saya di Finland, Januari dan juga March. Lepas tu balik tu memang 17 hari bulan ngam-ngam landing ke airport, terus lockdown. Saya sampai before midnight March 17. Malam 18 tu dah start PKP. Selamat. Unplanned memang betul-betul unplanned. Alhamdulillah. So managed to go through that. So after that duduk rumah tak pergi mana whatever until bulan 8 I got a call up untuk buat Porsche World Roadshow di Korea. So dapat kelulusan daripada immigration, daripada Kementerian Dalam Negeri untuk ke sana, and then later part pula dalam bulan 10 saya ke Taiwan pula. Okey bang, abang ni saya memang kenal abang kat Lita. Abang dekat sebelah saya bawa kereta sambil jalan dekat track tu kan. Kena marah tak? Ada kena marah tak? Tak ada dah, sebab abang cakap laju. Abang cakap tekan lagi laju, laju. Tapi kami berdua tak tahu latar belakang abang sebenarnya. Boleh abang cerita sikit tak? Abang dari mana? Macam mana tu sebenarnya? Oh, ni seronok ni cerita ni. Panjang sangat ni. Okay, kita pendekkan. Tak apa, kita ada masa. Abang lahir kat Kuala Lumpur. Okey. Tapi semenjak umur 6 tahun, memang tinggal di Subanjaya. So, budak Subanjaya lah. Hari-hari hari raya lah. So, dah lama dah tu. Tak nak cakap berapa tahun sebab nanti orang boleh agak umur. Ya betul. So dah in a way dah 40 over years dah duduk Subanjaya. So memang grow, memang besar kat situ, sekolah dekat situ. Abang ni basically was bitten by this motorsports bug from an early age. Daripada umur 8 tahun masa tu. Cousin abang bawa pergi Shah Alam. Masa tu ada Shah Alam Batu 3. Circuit. Tengok racing dah terus. Terus ada minat dekat situ. Terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Okay, dah jadi virus tak boleh nak lagi. Ni lagi teruk pada COVID. So after form 5, and then after that I did my STPM form 6. Lepas tu decided not to pursue my education anymore. Too much of the dislike my parents marah lah. So of course lah kan. Siapa yang tak nak dia tak nak belajar kan. But I wanted to get a job, get education, get a job kan. Tapi determine betul-betul sangat-sangat nak go through, basically nak kejar cita-cita lah, nak jadi pelumba profesional. Tapi bukan senang. Bukan senang because you need lots of funding. So background keluarga tak senang. Lagipun kalau senang pun I don't think dia akan tolong. Okay. Terpaksalah buat macam-macam kerja apa semua. Saya menjadi penjual kereta sejak berumur 19 tahun. Straight from STPM. Okay. That was my first job lah, real job. Before that adalah buat kerja part time sana kat hotel lah, apa whatever not kan. Tapi my first real job was a salesman for Subaru.
Oh. It was 1991. 1991. Alamak. Tapi Dah lama. dia cakap tahun tu orang boleh agak Itu umur. Ustaz. Itu saya kata alamak. 1991. So from sales, basically, but all the while lah, memang automotive basically industry, basuh kereta lah, apalah macam-macam lah. Right? And then I also pernah kerja sebagai part time di Shah Alam Motorcycle, jadi flag marshal, alright, basically managing the race, scrutineering apa semua, whatever not. Memang minat kat situ. Okay. Only after beberapa tahun dah kerja, managed to save up enough money. Bought myself an old Saga. Masa tu kan Saga race kan was a big thing. Right? Betul. Beli Proton Saga. Berapa harga tu Proton Saga? Masa tu beli Proton Saga, about 12,000 saja. 12,000. Mahal. In the 90s masa tu tahun 1994 saya beli. Kereta tu buat sendiri kat rumah to prepare as racing. Sendiri buat. So sendiri except for the roll cage. Roll cage hantar kedai buat. Lepas tu balik rumah kita orang buat sendiri, strip off everything, whatever. Even engine kat rumah buat sendiri. Masa tu duduk bujang. Four of us, one of them is actually a mechanic, right, working for Aerotech Reniku masa tu, famous suat masa ni. So kita sama-sama lah, right, buat tu. It took us 1 year, about 11 months lah to complete the car. Memang ambil masa lama, cukup sabar kan. So dia kata cerita panjang. So 11 months, you cut really short. 11 months, managed to get the car ready. In 1995, I entered my first race dekat Johor. Right? Dalam hati masa tu cakap duit tak ada kan, funding semua orang racing tak ada buat masa ni. Ingatkan dapat buat 2-3 race tak apalah, nak lepas gian je lah, cukup lah. Realise that it's so difficult, it's so expensive of a sport. Masa tu mungkin murah tau, entrance fee. Okay, cakap beza dia, entrance fee sekarang ni kalau nak masuk race katalah kat Sepang is about 1,500 to 2,500 and above lah. Okay, masa tu 150 je entrance fee. Tapi it was considered. Masa tu tinggi harga dia kan. Betul. 95 kan. 150. 150. Sebab tu yang sebanyak yang boleh kita buat sendiri semua. Sebab tak mampu kan. Okay. Macam nak beli brake pad racing tak ada duit. So ambil balance yang kereta sports ni yang besar, potong, kita buat hantar machine shop, potong to the shape of tu. Just for instance lah, to share with you kan, macam mana dulu kesusahan nak jadi I wouldn't say susah. It's a good experience. Nak kata susah macam sedih, tak nak. Tak kata sedih. It's a good experience to expose you to the real things. Itulah cabaran yang kena alami, kena lalui untuk betul menjadi satu. Kita nak cakap bukan senang nak jadi senang. Okay. So daripada situ managed to race dekat Johor. First race Pasir Gudang was not so good. Biasa was qualifying. Alright. Sebab kereta tu lebih kurang je lah kan. And then tiba-tiba dia hujan masa race. Masa hujan tu it's like it levels up the playing field lah. So saya berkata balik, so I had a good result. First race habis nombor 4. And then after that the next race was in Shah Alam. I basically managed to get on the podium, finish second in my second race. So everybody macam terkejut lah. Tapi so from there dapat basically offer from a sponsor. Wah. Masa tu saja dapat sponsor. Yes, dapat sponsor. For second race dapat sponsor. It's like full sponsorship. Katanya full sponsorship lah. But actually dia bayar basically starting fee, which is not much, is about 1,500 ringgit. And then dia bayar entrance fee apa semua, and then dia bagi tayar, whatever not, that's it lah. But it helps a lot lah. Betul. Masa tu kira macam rasa macam works driver dah lah. Dah ada sponsor, full colours apa semua. Wah, bangga masa tu. Dah muda masa tu kan. Jalan pun satu macam. Okay, but honestly that was the first year lah my racing. And then after that second year tukar to different sponsor, dapat offer lagi baik from the different sponsor. So race again tu. And then after that kena pressure by family to settle down. Kahwin. Okay, that was bila dah kahwin buat pun so bungkus lah. Bungkus. I stopped racing because fikir masa tu nak fikir keluarga kan. Tapi bungkus tapi I was in the state of macam zombie dah masa tu. Okay, macam mana tu bang? Nak race tapi tak boleh. Tak nak. Macam tu. Dia kata macam zombie. Tak seronok lah macam ni kan. Macam tak hidup. Tak hidup So, you're like frustrated, wanted to chase something, nak ada dream. Admi hanya race untuk 3 tahun je. 2 tahun. 2 tahun je. 2 tahun terus dapat sponsor race. Ya. So 95, 96
Was the years that I race. After that, berhenti. I think kan semua kompetitor Admi masa tu lega sikit. Kita ada race. If only lah kan. So lepas kahwin apa yang Lepas kahwin, basically kerja, try to work macam orang biasa, kerja kat office apa semua, what not. Tapi betul-betul tak suit saya lah. Personality tak ngam kan? Tak ngam. Alright, so struggling lah. Memang tak nak cerita masa tu. Masa tu macam dia sewil sikit lah. Okay. Kita fast forward. Kita fast forward. Sambung balik bila tu? Sambung balik. Sampailah 1998, 1998. Saya dapat offer untuk jadi salah satu daripada co-instructor untuk defensive driving. Sekolah ke? Sekolah defensive driving? Sekolah defensive driving. Run by Encik Ahmad Suhaimi. Right. He's one of the old timers dekat Shah Alam dulu. So dia punya own school kan. Dia ajar defensive driving for all this oil and gas industry. So I was invited to be a co-instructor, junior instructor apa semua. And then masa tu I found my liking. Untuk mengajar orang. Yes, the next best thing to me, basically kalau I tak boleh nak race, I boleh ajar orang. Itu yang jadi minat kat situ. Terus daripada situ sampailah ke sekarang ni. Wah. Okay bang, saya nak tanya satu kan. Macam professional driver ni, dia memang bakat ataupun bakat tu yang diasah. Okay, percaya dalam benda ni. Banyak orang kata, oh, he's born to drive, he's born to whatever not saying. Honestly, in general, kita semua tak born to drive. Okay. Betul tak? Betul. Okay, we are born to walk, we are born to run. Yeah, but we are not born to drive. Alright, naturally, right? Kita kena diajar. So, yang membezakannya, alright, how fast can you learn the trade? Whatever not. So, kalau you nak jadi driving driver, how fast can you? But of course, there's certain criteria yang boleh membantu your sense of coordination, your judgment. Itu semua boleh membantu. Itu yang orang kata differentiate the best from the rest lah in a way. Tapi semua itu tak boleh diajarkan kan? Dari sendiri your own talent kan? Ya, betul. Tapi saya percaya if a person work hard enough, boleh. Dia kena jadi tak macam saya lah. Aku tak ada talent. Dia kena jadi hati batu, hati keras macam tu macam mana? Tak juga. Itu yang banyak orang silap. Banyak orang kata kena ada hati kering. Hati kering. Yes. Hati kering kan? Tak bawa kereta, bawa mesin. No. Actually, it's all in the head. Alright. Driving fast is a lot of thinking actually. Bukan kata kalau macam hati kering ni macam pejam mata main bawa hentam saja. Tak boleh macam tu. Tak selamat. It will not work. So dari mengajar, then Admi set up your own saya set up masa tu batu tiga lagi. So I set up pole position dengan rakan baik saya Adam Lokman. So we set it up. Kita orang buat introduction to racing course di Shah Alam. So it was running well. Right, because overhead was low, rental of the circuit masa untuk kami buat kursus apa semua tak tinggi lah, so boleh buat. So and then steady flow of customers, but mainly customer datang daripada Singapura. Sebab Singapura tak boleh bawa laju kan. Tak boleh. Datang Malaysia semua nak belajar bawa laju lah. The only place. So dekat tu it was running good. Sampailah Shah Alam ditutup. Okay bang, okay, ni kita nak tanya soalan lah. Jadi sejak bila abang Admi ni dipilih menjadi Porsche driving instructor sebenarnya? Okay, saya start buat kerja untuk Porsche unofficial Masa tu Sepang ada Sepang International Drive and Racing Academy, SIDRA. Okay. Dia menggunakan jentera Porsche Cayman, yang first generation, one tu. Untuk semua latihan lah. Managed by a German instructor daripada Porsche AG. Sven Herberger. So daripada situ dia panggil abang untuk bekerja sekali. Instructor untuk orang. So that was in 2005, 2006. Unofficially lah. Okay. Lepas tu pada 2012 officially saya buat kerja untuk Sam Dhabi Auto Performance. Itu pengedar Porsche. Pengedar Porsche, dia ada importer, the local importer for Porsche vehicles kat Malaysia ni. Daripada situ 2012 lagi, daripada tu 3 tahun saya kerja tu, diorang hantar saya ke Germany untuk to be certified. And then from 2015 sampai sekarang ni lah, I certified Porsche instructor. Kena renew every 2 tahun, 3 tahun. Susah untuk dapat certification ni? Susah. Boleh share your experience? Okay. Tapi boleh tak sebelum tu, saya mungkin pendengar yang lain ni tak tahu sebenarnya apa fungsi Porsche driving instructor ni sebenarnya? Fungsi Porsche instructor is actually to educate Porsche punya owners, Porsche punya drivers about their vehicle. How to maximize, how to utilize diorang punya kereta dengan cara yang betul, cara yang selamat. Alright, to enhance diorang punya driving capabilities.
right, to make full use and to have fun with the car. So that bila you tahu macam nak mengendali, you akan lebih seronok, lebih yakin, right, untuk memandu kenderaan tu. Right. Kalau tak bukan beli, bawa drive dalam jam, betul drive bawa 100 tu bukan macam tu lah. Pada masa yang sama, right, Porsche juga buat program macam test drive. So kita tunjuk pula pada customer ni semua apa capabilities Porsche pada dia punya bakal pembeli ataupun peminat-peminat dia. Right? Apa yang Porsche boleh buat actually kita ni. Kadang-kadang owner ada tapi dia tak tahu apa kita tu boleh buat. Dia punya the limits of handling, the limits of basically braking for instance. So it's our job, it's our duty sebagai instructor to showcase lah, tunjuk the prestasi jentera Porsche. Okay. Porsche tu pun ada banyak kereta yang layout dia beza. Macam untuk Cayman tu mid-engine rear-wheel drive versus 911 rear-engine rear-wheel drive. So dia punya dynamics pun berbeza. Setuju? Ada tak manufacturer lain, alright, yang ada 3 configuration ni? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Hanya Porsche yang ada. Dia ada front engine, dia ada mid engine, dia ada rear engine. Right, rear engine is on the 911 daripada zaman dulu tu sampai ke sekarang. Right? Tak ada siapa buat dah actually rear engine. If I'm not mistaken, tak ada. Tak ada dah rear engine, right? Mid engine, right? Dia tak buat sampai Cayman, dia buat mid engine. Lepas tu front engine on the Panamera. So, dulu they start from 924, 928. Lepas tu baru ada 4-door tu ya, Panamera apa semua. Having said that, basically ramai orang bilang ni just to share. Ramai orang cakap mid engine is rear engine. Betul tak? Oh betul. Tak betul. So how do you differentiate mid and rear? Ke saya? How do you differentiate? Come on guys. I tahu. Okay, tapi yang kebanyakan orang tengok kan. How do you differentiate mid and rear? Macam mana? Bila engine tu berada di bahagian belakang, dia kata engine kat belakang betul. Tapi normally sebenarnya dekat tengah-tengah tu, ke dalam sikit dengan keluar sikit. Apa yang saya macam mana ke dalam keluar tu? You should be more specific. Wah, sebenarnya kalau ikutkan saya pula interview sekarang. Jangan. Okay, yang saya faham kan. Kalau kita buka engine Porsche, takkan nampak engine. Betul. Dia memang dah tutup. Betul. Sekarang dia dah serubung dah. Dia serubung dah semua. Itu yang akan jadi masalah lah kan. Tapi bagi saya, mid engine ni dia mungkin berada di belakang sikit pemandu. Yang mungkin rear engine tu dia berada di belakang lagi lah. Macam tu. Apa yang saya kesalah? Chris? Bukannya salah. Betul, engine tu belakang. Ya, betul. Apa yang belakang driver tu kan belakang kan, kira belakang. Tapi tengok engine berada di mana? Depan rear axle atau belakang rear axle? Tengah dengan belakang. Depan roda belakang ataupun belakang. Betul. So macam Cayman, dia cakap mid engine sebab engine tu di hadapan roda belakang. Oh, okay, faham. 911 tu engine dia kat belakang ataupun di atas axle ganda belakang tu. Kalau saya faham, yang lebih senang betul-betul di belakang pemandu. Dekat sikit kan, macam dekat roda tu depan sikit dan ke depan. Mungkin yang rear tu belakang roda ke belakang sikit. Ada gap, mungkin ada gap macam tu lah. Apa yang saya faham. Lebih kurang tapi nak bagi senang kan. Front axle ataupun ganda depan, ganda belakang rear axle. Right, mid engine berada di in between the front and rear, tapi lebih depan daripada ganda belakang. Faham. Right, rear engine dia ada atas ganda belakang atau rear axle tu ataupun di belakang ganda. Okay. Tu baru rear. So ada juga tahu front mid lah. Front mid dia engine tu belakang front axle. Complicated sikit. Complicated tapi tak apa ni just for general knowledge untuk everyone. Normally orang kata mid dengan rear ni kat belakang. Allah, engine belakang. Mid engine belakang kan. Betul, tak salah. Engine kat belakang. Tak perasan kat mana benda tu kan. Spesifik dia. Satu info yang bagus, termasuk saya pun. Kata belakang-belakang je kan. Okay, satu lagi bang. Okay, yang Porsche driving instructor ni kan, yang abang kata kena pembaharui lesen dia ke. So macam mana kriteria yang dipilih, yang abang kata yang kena buat ujian yang susah tu? Ujian yang macam mana sebenarnya? Saya kena basically menduduki macam kursus for dekat 10 hari lah. 8 hari. Di Malaysia ke di mana tu? Di Germany. First and foremost, dia kena ada background pemanduan. Right, professional racer. Sebab itu kalau tengok kebanyakan instructor Porsche, 90%
daripada mereka ada motorsports background. Kalau you tengok kalau saya pergi Europe tu macam rasa kecil-kecil tu. Sebab apa? The instructor kat sana pernah race in GT Series, World Series, pernah race Le Mans, pernah race apa tu. Semua High-end level lah. high-end. Yang ada test drive Formula 1 driver pun ada, yang basically test driver untuk macam-macam lah actually. So kita rasa kecil-kecil. Tapi saya rasa abang dah salah seorang yang cukup hebat lah sebenarnya. Alhamdulillah, sebab kata to be in the same kelompok kan, banggalah kan. Alhamdulillah tu kata very lucky, feel kata very grateful so grateful for the chance that I've given, and then dapat maintain benda tu. So and at the same time Porsche is very strict about the instructor. So bukan kata dari segi pemanduan, is how you communicate. Cara kita bercommunicate dengan customer, macam mana kita bercakap dengan customer apa semua, and then product knowledge satu lagi. Okey, jadi ujian yang paling mencabar untuk jadi Porsche driving instructor ni apa dia bang? To convey the message. Macam mana kita nak convey, cara kita nak menyelaraskan basically tugasan. Kata-kata okay, kata sekarang kita ada performance training, kita nak ajar pasal cara membrake yang betul lah. Macam mana cara kita nak convey message tu. Okay. Contoh ujian yang abang buat tu, kena buat slalom ke? Satu kan, macam brake macam brake kami mulakan dengan kita bagi contoh mulakan dengan brake secara lurus, lepas tu brake membelok, mengelak apa semua, and then brake di seleko. So dia ada stages dia. Oh, dia ada time attack ke macam mana? Tak ada, bukan time attack. Dia spesifik untuk braking saja. Time attack tu kadang-kadang kami buat macam just for fun, macam gymkhana apa. But selalunya kita buat time attack tu, any timing itu kita buat slalom, straight slalom. Untuk basically to bagi orang rasa macam mana handling kereta Porsche, and it's just a challenge, it's a fun thing usually. Okay, susah agak tu Chris. Renew tu kena balik buat ujian lagi. Okay, patutnya kena balik buat ujian, tapi apa yang Porsche buat memang dia tahu jauh kan, and then cost tinggi kalau saya nak perlu kena ke Germany, pergi balik every 3 years apa benda. So bila saya dipanggil ke Finland sejak 2016, saya buat Porsche Ice Experience. Alright, sehingga sekarang tahun ni je tak ada. Sedih. So apa yang diorang buat special arrangement. Bila saya di Finland, diorang buat test di sana. Right, so saya kena go through balik basically presentation, saya kena go through driving. Lagi susah kena bawa kereta tak ice and snow. Ya. Saya pernah bawa sekali saja. Susah. Susah. But it's best kan? Best. It's best kan? Best. Tapi you kena memang control kereta tu lah. Okay, since you dah pernah bawa ice and snow, apa kriteria paling utama untuk bawa ice and snow? For you Tayar. Tayar ya? Okay, itu daripada kenderaan. Daripada segi pemandu. Kita cakap pasal pemandu sekarang ni. Kena fikir, you got to think a few steps ahead. Sebab bila tekan saja accelerator, kereta tu memang akan nak buang corner lah. So daripada situ, apa yang Chris dapat basically pelajari, apa yang perlu sebagai seorang pemandu ketika kita memandu dalam keadaan macam tu? Defensive driving. Tak, kena aware. Sabar, yes. Alamak, sabar. Patient. Because you rasa tak, the moment you keluar corner, you tak boleh nak terus jump on the throttle. Tak boleh. Right? If you do that, kereta akan bertergabur pun, bersepah. Kena tunggu kereta settle down. Settle down dulu, lepas tu boleh. You have to feel that, kena ada grip lah. Kena ada sense of grip tu. Cengkaman tu kena ada. Kalau tidak, tak boleh control. So, sabar. Tengok kena belajar lagi. Kesabaran. Dia tak tahu, tapi cuma maybe words tak keluar. Words tak keluar. Jadi kita kena sabar dan kita kena belajar dengan abang. Ya. Tapi kalau nak untuk translate daripada pemanduan di ice, sebab Malaysia tak ada ice. Betul. So apa condition jalan raya yang hampir sama dengan hujan? Ice? Low friction. Of course, hujan tak seteruk ice and snow. Alright, ice condition is like the least of the betul. Tapi apa yang lagi teruk kat Malaysia yang langsung tak ada kawalan, is aqua planning. Ya, betul. Itu kereta jadi motorboat. Kan? Langsung. Itu tak boleh kontrol langsung. Yang itu driver jadi passenger sudah. Habis. Okay, so these are the things that kebanyakan pemandu di Malaysia tak sedar. They are unaware of this condition. Right? Bukan kata bila hujan tu nak bawa mengangkat-angkat. You bawa to a certain safe speed. Maksudnya yang you kena tahu judgement. But of course you kena reduce speed. Ya, tak boleh pandu terlalu laju. Tak boleh pandu laju. And then you kena tengok far ahead. Kalau ada lopak air ke, ada kolam ke. Kat Malaysia ni tiba-tiba tengah bawa, tiba-tiba ada swimming pool kat depan. Betul. Okay? Biasa. Tentu ada swimming pool kat depan. So memang kena standby. Kena bersedia. So lebih kurang sama. Tapi on ice and snow lagi teruk.
Chris pernah bawa kan, macam langsung tak ada apa grip kadang-kadang. Tak ada feel langsung sometimes. Langsung. Okay, sebab tu yang masa first time saya kat sana 2016, saya bawa itu, saya punya co-instructor yang saya, dia pesan saya tu je, Admi, you have to remember this is not a tarmac, because mula-mula saya sampai kat situ, laju je. So tu dia kata, this is not a tarmac, because laju bila nak masuk corner tak ada apa. Brake tak boleh jadi apa, pusing steering pun tak jadi apa, because apa, there's no grip. Itu limitation kereta, grip level. Tapi bang, dalam pemanduan dalam salji tu kan, normally kereta manual ke kereta auto yang lebih sesuai? Walaupun kita Malaysia ni tak ada salji kan. Tak ada dari segi pengalaman abang sendirilah. Okey, tak ada beza sebenarnya. Okey, auto ke manual. Tapi bila auto tu dia senang sikit. Sebab tak ada kalau kabut dengan steering, tangan dekat steering nak kena tukar gear ke apa benda kalau dia masuk corner. So, bila auto tu dia dah auto change ke benda. Tapi having said that, sometimes auto pula you on the wrong gear pula boleh sebab kat corner. So, check and balance. Alright. Lebih kurang dia ada the advantage of driving in a manual, advantage of driving in auto. Dia tak ada kelebihan on a specific tu. So ada kelebihan pada auto, lebih kurang. Kalau kita nak cerita pasal tu, boleh lagi panjang lebar. Wah. Okay bang, saya nak tahu kan, yang abang kan sebagai Porsche driving instructor kan, susah ke nak latih pemilik Porsche ni sebenarnya? Sebab kan dia orang sudah ada confident, ada minda sendiri kan. Soalan cepu mas. Okay, interesting question. Menarik soalan tu. Okay. Ada kalanya susah. Sebab dia terlalu pandai. Because dia macam ni Okay, you have to manage orang punya ego. Okay. Firstly sebagai instructor, you always have to manage ego seseorang, because lelaki ni dia ada dua perkara dia tak suka orang sebut, orang komen. Satu, how dia perform malam-malam. Okay. Right? Satu lagi, how well he can drive a car. Dia jadi sensitif. Betul. Bila kita sebut kita, kau dah tak pandai bawa kereta. Marah. Marah nak lawan. Marah kan? Betul tak? Betul. Kan? Kita macam, pemanduan ni macam bagi lelaki, mesti terror. Kena proud tu kan. Kena bangga. Betul. Okay? So you have to manage the ego. Is how you approach, macam mana kita mendekati customer tu, and they explain what we're saying. Right? So itu yang kata, the communication part tu sangat penting. PR lebih bagus Bukan kata PR. Sometimes tu kata, abang, kalau siapa yang pernah dengan abang, kadang-kadang abang can be like very stern. Alright? Because safety is very important. Betul. So that one you have no two ways about it. So bila customer ataupun pelatih tu basically ada kat situ whatever, dia orang main-main apa benda then you have to be very firm on safety. Kena tegas sikit lah. Tapi bila mengajar tu, it depends. So you kena ada a different approach. So memang ada kalanya susah, tapi mostly senang, because the good thing about Porsche punya owners, they are very enthusiastic. Diorang memang suka kereta, diorang suka memandu. So they always want to learn. Faham? So they have an open mind to learn. Bukan setengah-setengah tu ada, depends on what country sometimes you go. So lah. Okay. Tapi bukan semua baik dan bukan semua pun buruk. Dia ada balance lah, berkurang macam tu lah. Ada balance lah. Tapi secara misalnya in general, memang Porsche owners worldwide are very enthusiastic. Memang semangat diorang pasal pemanduan ni. Sebab tu diorang pandu Porsche pun, diorang beli Porsche. Because Porsche, kalau you tengok Porsche, diorang punya tu, their cars are designed to be driven. Alright, they are not designed to park, tengok cantik. Tak. Dia bukan untuk bukan pandu slow dalam bangsa. Bukan start show off. Bukan start engine malam-malam pergi kedai kopi, park tepi gerai tu, tengok kereta. Tak. Dia bukan piasan lah. Yes, it's supposed to be driven. Yes. Those are Porsche vehicles. Porsche punya kenderaan genera Porsche. Betul. Okay. Faham? So dengan pengalaman ni, dan Abang Ami ambil pengalaman untuk mengajar orang di pole position racing school. Yep. So adakah ego ini masih ada dalam sama ke? Sama. In general memang this is the thing, because satu lagi tengok di Malaysia ni let me talk in general. Di Malaysia ni enthusiast kereta diorang sanggup berbelanja berpuluh ribu, beratus ribu untuk upgrade kereta lah, untuk apa semua, tapi diorang tak sanggup nak belanja sedikit wang untuk upgrade diri diorang. Betul. Perasan tak? Betul. Bukan perasan bang. Kebanyakan 90% tu betul. Dia upgrade their cars hantar workshop, buat ni, tukar ni, buat tukar turbo, tukar suspension, tukar brake. Dia berlipat kali ganda dia punya horsepower kan. Yep. Tapi they themselves are not upgraded. The driver itself.
Betul. Kan pemandu sendiri tak upgrade. Okay? Because saya selalu cakap macam ni. Kereta tu you upgrade, you jual, dia pergi kat owner baru. Tapi kalau you upgrade yourself, Sampai it bila-bila stays kan. with you. Sampai bila-bila. You bawa kereta apa pun lepas tu. Betul. This is where orang tak fikir selalu. Dia belanja duit kat kereta. Oh tak apa tu. Aku belanja. Kita laju. Janji laju. Janji laju. But they Laju, themselves. Yeah. laju straight line saja. Laju straight line. Tengok laju corner, and then, tengok macam mana kan. Pandu laju ni tak salah. Tapi perlu dilakukan dengan cara yang selamat. Dan di tempat yang betul. Betul. Atas lita lumba. Right? Memang they're saying that speed kills. Yes, the faster that you go, the more chances kalau kita kebarangkalian untuk kita basically dapat injury ke benda whatever kan. So tapi I been said that kita jalan slow-slow pun kalau jatuh, kalau nak cedera juga kan. Betul. Okay. Sebab tu yang kita balik pun macam tadi soalan pemandu di Malaysia apa semua ni kan. It's actually sikap je. Kalau kita boleh buang sikap yang paling ketara yang buat pemandu Malaysia ni tak berapa baik, Okay. is sikap mementingkan diri sendiri. Dia selfish Yeah. This is the most important sikap yang kalau kita boleh buang sebagai pemandu, alright, lebih good. Because okay, honestly orang Malaysia lemah lembut, sopan santun, tapi bila dia bawa kereta, Setan. masa tu dia jadi macam I own the road. Okay. Tapi kalau kereta pijak semut pun tak mati orang kata kan. Sopan santun orang Malaysia ni memang bagus kan, tapi di jalan raya dia terus It's berubah. actually sikap. And then basically we are too selfish nowadays. We are too like tak kira orang. Sebab tu yang macam orang tengah queue panjang-panjang, zoom dia masuk ke depan potong queue. Betul. It's selfish lah. Abang Mi, sebelum kita berakhir kali ni, saya nak tanya satu soalan. Apakah ciri-ciri untuk menjadi seorang pelumba profesional yang bagus sebenarnya? Paling penting disiplin. Disiplin diri, right? Sangat penting. Jaga basically kesihatan. Because driving ni very physical. You need to be very fit, right? Eyesight kena bagus. So that means sense of balance kena bagus. Semua whatever not saying. So you need to keep yourself always. Bukan kata bawa santai je apa. To be a race driver, you have to be like very active in sports apa semua. So physically lah ready. Pada masa yang sama kita kena faham juga teknologi. Alright. Teknologi in terms of basically apa yang dekat kereta apa semua. So this will relate balik to macam ni you bawa kereta. And then also to understand macam yang kata lah, the physical aspects or the science aspect of driving a car. Right? And of course lepas tu latihan. Alright, you need a lot of latihan. Alright, the more you drive, the better that you can be. But having said that, you kena bawa yang betul lah. Kalau bawa salah juga. Tak improve kan? Tak improve. Tak boleh jadi juga. So cara bawa and then practice dengan cara yang betul. Mental macam mana Abang Mi? Mental very important. Okay, very good question tu kan. Mental tu basically very important because apa, kita tak boleh, kita kena fokus kalau tengah bawa racing car tu terfikir benda, alamak bini aku masak apa ni makan. So macam mana kan? Alright, so you have to be focused, you have to have determination and you have to have a goal. Sebab okay, cara saya bila saya pandu kereta, saya bukan aiming nak beat orang lain. Saya nak beat diri saya sendiri. In a way katalah saya buat best time of 2 minit. I want to be better than 2 minutes. I want to beat that time. So, you're always trying to make improvement. Ni kalau, katalah you buat 2 minit, orang lain buat 2.04, then you do, tak kisahlah. I still win. Tapi kalau kita ada the motivation to always improve on ourselves. Okay. Terima kasih banyak-banyak Abang Mi. Memang input hari ni memang betul-betul. Sorry lah kalau panjang sangat cerita-cerita ni. Betul. Mungkin yang episod akan datang kita akan jemput Abang Mi lagi sebab banyak input-input yang positif, betul-betul yang ajar kami berdua, saya dengan Chris dan mungkin semua yang dengar ni. Memang macam hopefully ada banyak pengetahuan dah ambil pengalaman ilmu. Terima kasih Abang Mi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ami. Thank you for the invitation. Terima kasih. Happy Alright. to be here. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih.